Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita kurus tanpa produk. Tapi sebelum tu boleh tak confirmkan dengan saya, jelas tak suara saya? Suara saya dengar dengan jelas ke macam mana kan? Sebab saya nak pastikan semua orang jelas kat sini. Assalamualaikum Puan Kak Dek Megat, Puan N Eliana Indra. Okey. So, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita dapat turunkan berat badan tanpa produk, terutamanya pada bulan puasa. Kenapa bulan puasa ni sebenarnya adalah satu waktu yang sebenarnya kita senang nak turunkan berat badan. Kenapa orang cakap bulan puasa ni boleh kurus, senang nak kurus, tapi bila masuk je raya berat badan naik semula dan kita takut. Kita takut, kita risau, segala progres kita yang kita dah amalkan selama 30 hari ni hilang begitu sahaja, sia-sia. Sia-sia gila sebabkan berat badan kita naik semula pada hari raya pertama dan hari raya kedua. Siapa sini faham maksud saya? Boleh ke komen faham? Tapi sebelum tu saya nak tanya, dengar tak suara saya? Suara saya dengar tak? Waalaikumsalam. Jelas suara. Alhamdulillah. Kak Yung kata waalaikumsalam. Jelas suara. Selamat pagi semua yang ada dekat sini. Okey. Saya ada satu benda nak minta ni. Boleh tak saya nak minta sesuatu? Okey, boleh tak saya nak minta sesuatu pada pagi ni? Saya nak minta pada bulan puasa kedua ni. Saya nak minta you untuk tekan butang star dekat bawah tu. Nampak tak ada butang star? Satu butang star dekat bawah tu, cuba tekan butang star sikit kan. Saya pun first time ni dapat star ni, kau dapat star lah daripada korang kan. Saya nak share macam manakah hari ni kita boleh turunkan berat badan dengan menggunakan kaedah pemakanan yang betul yang akan menyebabkan kita lagi senang turunkan berat badan walaupun masuk hari raya pertama, kedua, ketiga dan keempat dan sepanjang hari raya bulan Syawal. Saya nak share ni, kalau dah ready nak tahu boleh ke komen dah ready. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada beberapa tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang akan dapat faham cara kita ni boleh bantu bukan setakat kita saja, malah lebih ramai lagi orang. Okey, dah ready ke untuk saya share ni? Ada beberapa kerisauan pada bulan puasa ni sebenarnya. Kerisauan kita adalah kita makan terlampau sikit sangat. Kita makan dengan pemakanan yang salah. Kita makan dengan makanan yang tak membantu kita untuk turunkan berat badan secara long term. Okey, nak turunkan berat badan secara short term tu senang sebenarnya. Senang gila kalau kita nak turunkan berat badan secara short term. Tetapi secara long term ni dia perlukan sedikit effort. Apakah effort tu? Macam manakah kaedah dia? Itu yang saya nak share pada pagi ini supaya kita faham dan kita akan jelas dan bukan setakat kita dapat kita je faham, ramai lagi orang akan dapat faham cara tu. Boleh ke komen dah ready? Kalau dah ready dengan cara kita ni, dan boleh tak tekan butang share dan tekan button love banyak-banyak serta tekan butang star tu. Tekan butang star tu untuk kita untuk kita kena beli ke star ni rupanya. Okey, faham. Okey. So okey, dah ready ke untuk saya share? Kak Yung kata dah ready. Okey, itulah Kak Yung je lah kata dah ready aja. Lain tu semua tak ready kot. Begini, bila kita nak turunkan berat badan, kita kena faham pada bulan puasa tenaga yang kita perlukan tak beza pun dengan masa kita berpuasa, pada kita tak puasa. Okey? Sebab yang menjadikan badan kita memerlukan tenaga ni bukanlah berdasarkan waktu ataupun ketika, tapi adalah pada macam mana aktiviti seharian kita. Kalau katakan kita seorang yang bekerja di office, kerja jam 9 pagi ke 6 petang katakan, ataupun dah sekarang ni bulan puasa mungkin balik awal sikit pukul 5 petang, keperluan tenaga dia tak jauh beza pun pada bulan puasa. Kan? Tapi kisah dia, mungkin tenaga kita banyak disimpan sebabkan kita tak nak pergi lebih kuat, maksudnya lebih jauh. Maksudnya kita tak, mungkin jarang nak bersenam, kita mungkin jarang nak melakukan aktiviti fizikal pada waktu siang ni. Mungkin pada bulan puasa waktu malam tu kita tak bersenam juga. Siapa nak bersenam kan? Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. So that's why sebenarnya kita kena faham kita masih lagi kena makan mengikut keperluan tenaga kita. Kan? So siapa sini pernah dengar? Boleh tak ke komen siapa kat sini pernah dengar ataupun siapa kat sini tak pernah dengar
kan, yang apakah maksud tenaga makanan, tenaga daripada pemakanan kita. Sebab bila kita dah tahu benda ni, bila kita dapat find out, bila kita dapat kuasai berapakah jumlah tenaga yang kita perlukan, berapakah jumlah tenaga daripada makanan yang kita nak makan, percayalah cakap saya, berat badan kita akan turun dengan mudah, dengan cepat, tanpa ada sebarang kerisauan langsung. Ya, itulah sebab saya nak share ni. Okey. So, yang saya nak share pada hari ini adalah macam manakah sebenarnya kita boleh turunkan berat badan pada bulan puasa dengan mudah. So itulah apa yang saya nak share pada hari ini. Boleh tak saya nak tanya lagi sekali, siapa kat sini yang risau kalau katakan berat badan dia dapat turunkan berat pada bulan puasa tapi naik pada hari raya? Saya rasa ramai yang risau. Ramai sangat risau menyebabkan kita akan rasa macam paranoid. Pada bulan puasa je kita tak nak makan banyak. Dan bila kita tak nak makan banyak pada bulan puasa, yang jadi masalah di dekat sini adalah kemungkinan besar kita mungkin macam dipersoalkan oleh saudara mara kita. Mungkin ada saudara mara kita macam akan cakapkan, kau tak datang rumah aku ni, kau tak nak beraya ke? Kau tak nak ke makan sikit kan? Jangan risau sangat pasal diet tu kan. Semua benda tu lah. Jadi, itu yang menyebabkan kita jadi macam takut nak beraya rumah orang. Jadi, apa yang berlaku kat situ adalah kita mungkin tak merapatkan silaturahim pada hari raya. So, that's why paling penting untuk kita faham dulu macam mana caranya untuk kita senang turunkan berat badan dengan mudah dengan menggunakan kaedah yang saya nak share pada pagi ini. Alright, saya nak hi dulu. Hi Puan Jessica Jas. Terima kasih Puan morning Puan Jessie Ngo. Terima kasih kepada yang dah share, Puan Dina Ramli, Puan Cik Ros dah share. Terima kasih. Okey, yang pertama sekali adalah berbalik semula tentang tadi, kita kena faham berapakah keperluan tenaga kita sehari. Okey, keperluan tenaga setiap orang ni berbeza-beza. Keperluan tenaga saya berbeza dengan keperluan tenaga Puan Jessica Jazz. Berbeza dengan keperluan tenaga Cik Ros, Puan Haliza Abdullah, Puan Lina Ramli. Berbeza. So, setiap daripada kita ni mempunyai keperluan tenaga yang berbeza, yang menyebabkan bila kita faham berapa keperluan tenaga kita, percayalah kita akan senang bakar lemak kita. Kenapa? Sebab lemak kita itu merupakan tenaga simpanan hasil daripada makanan yang kita tak bakar lagi, yang kita tak gunakan lagi. Itu adalah daripada tenaga lebihan yang kita gunakan, yang kita tak gunakan maksud saya. Kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita dan dia tersimpan sebagai lemak. Mungkin lemak yang tersimpan tu berdasarkan apa yang kita makan 20 tahun lepas atau mungkin sebulan lepas. So that's why ada orang cakap lemak tepu lah, lemak apalah dekat perut kan, dekat badan. So that's why jangan terlampau macam strict sangat dari sudut macam nak melabelkan lemak yang ada dekat kita lemak apa. Itu semualah yang sama je. Yang penting lemak dekat badan kita ni boleh dicairkan dengan menggunakan kaedah ni. Apakah kaedah itu? Dengan cara memakan makanan mengikut keperluan tenaga. Dan macam mana nak makan mengikut keperluan tenaga tu? Siapa kat sini yang mungkin ada persoalan yang sama? Siapa dekat sini nak tahu macam manakah caranya untuk kita makan makanan mengikut keperluan tenaga? Waalaikumsalam Puan Rashidah Din. Apa khabar? Hai Puan Si Cinta Penyu. Okey. Nama Si Cinta Penyu. Okey, begini. Saya nak bagi tahu, sekiranya kita nak makan makanan mengikut keperluan tenaga, sebenarnya ada banyak cara. Cara yang pertama adalah kita kena study, kita kena belajar nutritionist, belajar dietitian, belajar fitness coaching di bahagian nutrition punya bahagian. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau katakan kita nak belajar tu makan masa yang lama, mungkin kita tak ada masa pun sebab kita bekerja, ada yang suri rumah, ada yang macam mungkin sekarang ni dia tengah belajar banyak benda lagi, so tak ada masa nak belajar benda baru. So that's why kita boleh je cari mana-mana fitness coach, mana-mana dietitian ataupun nutritionist yang mungkin boleh bantu kita explain tentang macam manakah caranya untuk kita makan mengikut keperluan tenaga, ataupun paling bagus sekali cuba dapatkan meal plan daripada diorang mengikut kepada keperluan tenaga kita. Itu nombor 2. Cara yang ketiga, macam mana kita boleh dapatkan makan makanan mengikut keperluan tenaga kita. Boleh je hubungi kita, dapatkan makanan mengikut keperluan tenaga kita berdasarkan makanan kegemaran yang kita suka makan. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak faham? Terlalu ramai di kalangan kita yang sebenarnya bila kita nak berdiet, kita selalu letakkan kat kepala, aku nak makan makanan untuk berdiet ni mesti makanan yang rasa tawar, tak sedap, rasa macam makan plastik, rasa macam makan polisterin. So that's why kita rasa tak nak berdiet lah macam ni. Sebenarnya bila kita faham konsep berdiet yang betul,
kita boleh makan apa saja. Macam pagi semalam, saya kan kita dah buat challenge. Siapa kat sini yang tahu, boleh tak saya tanya, siapa kat sini tahu yang kita tengah buat challenge 30 hari challenge masak dekat rumah? Siapa kat sini ada? Faham coach, ikut tekak. Ikut tekak. Siapa kat sini yang tahu yang kita ada buat satu challenge cabaran 30 hari. 30 days masak dekat rumah challenge. Itu kan. So kita ada buat, kenapa kita nak masak dekat rumah pada bulan puasa ni especially, sebabkan kita nak mengurangkan, kita nak lebih in control terhadap apa yang kita makan. Sebab kita tahu apa yang kita masak. Kita tahu banyak mana garam kita gunakan. Kita tahu minyak apa yang kita gunakan. Kita tahu apakah bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak makanan yang kita makan. Jadi bila kita in control, okay? Bila kita in control, insya-Allah kita pun akan in control terhadap bentuk badan dan berat badan kita. So that's why dengan 30 hari challenge ni yang saya dah invite ramai dekat Facebook page followers, Facebook page ni punya followers untuk follow supaya lebih senang dia dapat kawal berat badan dia. Waalaikumsalam Puan Samsuryawati dan Cik Na, apa khabar? Tak ke bazar lagi, alhamdulillah. So, okay, good job. Tak ke bazar lagi. Okay, apa tadi saya cakap? Semalam saya masak apa tahu? Semalam saya masak untuk bersahur adalah Mexican tortilla wrap. Mexican tortilla wrap. So semalam, pagi tadi saya masak green curry chicken, Thai green curry chicken. Saya masak tahu. Saya masak bersahur. Bersahur je ada masak. Ada masa untuk saya masak sebabkan saya boleh bangun awal pagi sikit dan saya boleh masak. Kalau katakan waktu nak berbuka puasa tu macam agak kelang kabut sikit. Sebabkan banyak benda nak dibuat kan, dengan wife saya pun nak masak juga, bibi saya pun nak masak juga. So dapur tu agak fully occupied sikit. Tapi saya masak lah makanan diorang. Sama juga makan kat rumah juga. So macam semalam makan dekat rumah mak mertua saya, pun dimasak juga makanan tu. So dari dulu memasak kat rumah, tak nak pergi ke bazar. Tahniah Puan Cik Na. Sebab apa tahu? Sebab bila kita pergi ke bazar, kita tak in control. Bukan saya nak menjatuhkan ekonomi mereka yang berniaga dekat pasar Ramadan. Tak. Sebab saya nak bagi tahu kat sini, kita tidak in control terhadap apa yang kita makan. Saya yang paling risau sekali adalah satu benda apa? Saya tak in control terhadap kehidupan saya. Bermaksud saya saya tak tahu kenapa berat badan saya naik. Saya tak tahu kenapa saya dapat penyakit. Saya tak tahu kenapa saya macam-macam benda lah kan. Badan gemuk lah, badan besar lah. So that's why bila kita tak in control, kita akan cepat rasa give up. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kalau faham maksud saya? Contohnya macam ni. Kita tak tahu macam manakah cara ataupun apakah bahan-bahan masakan yang dimasak, yang digunakan untuk memasak makanan yang kita nak makan pada berbuka puasa ni sekarang. Contohnya macam nak makan nasi biryani kan. So kita tak tahu berapa banyak butter digunakan untuk masak nasi biryani ataupun minyak ke. Kita tak tahu berapa banyak bahan-bahan seperti macam spices, garam, gula yang digunakan untuk masak nasi biryani dengan kuah dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu berapa banyak minyak yang digunakan yang digunakan masa nak masak kuah nasi biryani tu, macam nasi biryani apa-apalah kan. Kita pun tak tahu juga minyak apa yang digunakan. Kita macam-macam benda kita tak tahu, tapi yang kita tahu makan. Kita tak tahu apakah bahan-bahan dia, tapi kita tahu makan. Walaupun kita tahu resepi nak masak nasi biryani itu contoh, tapi kita tak tahu macam manakah cara nasi biryani itu disediakan. Itu dari sudut benda yang fizikal. Nak tahu tak satu lagi sudut yang kita tak nampak, yang kita mungkin tak perasan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke komen nak tahu satu lagi sudut yang kita kena lihat di sebalik, selain daripada cara memasak makanan tu secara fizikal? Apa lagi? Dah lama tak ke bazar, masak sendiri lagi berkhasiat, kurang minyak, gula dan garam. Tahniah Puan Siti Aisyah Kamri. Tahniah, macam tu yang kita lebih senang. Satu lagi benda yang kita kena faham adalah bila kita memasak makanan tu kan, kita kena faham ada satu konsep yang saya berpegang sangat teguh sampai sekarang. Sebenarnya satu konsep ni saya baru tahu. Saya baru tahu dan saya baru realise, sebab tu rupanya. Siapa kat sini yang pernah, kalau katakan kita masak masakan kepada orang yang kita tak suka, atau bila kita masak tu mulut kita berkumam-kumam macam marah-marah orang kan, makanan tu jadi tak sedap dan makanan tu mungkin jadi tak berkhasiat. Mungkin makanan tu akan menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Pernah dengar tak benda tu? Ke tak pernah dengar?
Ataupun kita boleh buat eksperimen. Siapa kat sini nak try eksperimen ni? Boleh tak komen? Kan? Satu eksperimen ni, cuba kita masak 2 pinggan nasi. Kita masak nasi dan kita letak kat 2 pinggan. Pinggan pertama kita simpan elok-elok dekat satu tudung saji. Satu lagi nasi kita masak, kita letak kat tudung saji yang kedua. Dan nasi yang kita masak dekat tudung saji kedua ni, kita dah masak, kita letak dekat pinggan dan kita baca macam kita cakap macam-macam. Kita mengumpat nasi ni tak sedap lah. Kenapa? Macam kita macam mengutuk nasi tu. Faham tak maksud saya? Cuba kita cakap benda-benda negatif pada nasi yang kedua dan cakap benda-benda positif pada nasi yang pertama. Kita akan perasan nasi yang kedua ni akan jadi lebih senang busuk ataupun berulat berbanding dengan nasi pertama. Itu dia. Saya tak pernah try. Saya tak pernah try lagi cuba macam tu. Tapi cuba try. Cuba try tengok. Cuba kita kat saya apa jadi. Dan saya percaya juga sebabkan kenapa? Nasi itu, cara nak masak nasi itu kita letakkan air. Dan air itu dah terkandung dalam nasi itu. Dan sebenarnya juga bila kita bercakap sesuatu benda yang negatif kepada air, molekul air itu akan menyebabkan badan akan berubah bentuk, akan jadi bentuk yang negatif juga. Dan bila kita minum air itu, benda yang negatif juga akan sampai kepada kita. Macam kita akan rasa mungkin kita akan rasa macam diri kita tak cukup bagus. Mungkin kita akan selalu rasa berfikiran negatif. Mungkin kita selalu akan blame diri kita ataupun beat ourselves up. Macam tu kan. Menyebabkan kita selalu susah nak capai apa yang kita nak capai. Berbanding dengan kalau katakan kita bercakap tentang benda yang positif kepada minuman ataupun makanan tu kan. Molekul air daripada minuman dan makanan tu akan jadikan benda tu positif. Dan bila kita makan atau minum makanan tersebut, kita akan rasa lebih berkeyakinan ataupun kita akan rasa lebih sihat. Kita akan rasa banyak benda-benda positif akan mengalir dekat dalam badan kita sebab kita dah sebut benda-benda yang positif pada makanan yang kita makan sebelum kita makan lah kan benda tu. Pernah dengar kalau pada masa kita masak nasi membibir, masakan tu makan tak sedap. Orang yang makan tu pun macam tak berselera je nak makan. Macam kita jampi. Itulah dia je. Macam jampi pun dia cakap, morning Puan Ariskim. Most nice view. Okay. So macam itulah kan. So persoalan dekat sini, pada perspektif kedua, kita tak tahu macam manakah keadaan emosi orang yang masak makanan yang kita nak makan kejap lagi ni kang. Kita pergi beli ataupun kita tapau nasi biryani dekat satu kedai. Kita tak tahu apa yang berlaku rumah tangga diorang ni yang tukang masak ni kan. Kita tak tahu. Mungkin suami dia balik lewat malam ke, sedar ada love bite macam tempat ke kan. So menyumpah bini dia sambil tengah masak nasi biryani yang kita akan sedap makan kejap lagi ni kang. So kita pun bukan selalu kita bakal menyumpah suami kita. Padahal suami kita dah baik je dia. Kaki masjid katanya kan. So contoh sebagai contoh je lah. Tak adalah kata macam semua macam tu. Tapi sebenarnya this is something yang kita boleh jaga. Kita dalam satu sudut yang lain, bila kita nak makan sesuatu benda tu, kita kena makan halalan toiban. Halalan tu memanglah halal. Nasi tu bukan nasi curi. Ayam tu bukan ayam langgar lari, tapi ayam disembelih contohnya kan. So toiban tu maksudnya benda yang baik-baik. Kita nak makan benda yang baik-baik. Kita tak nak makan makanan yang tak baik daripada persiapan atau persediaan yang tak baik. Itu yang kita nak. That's why kita create 30 hari 30 days challenge tu kan. Siapa yang dekat sini dah mulakan 30 hari challenge masak kat rumah? Saya nampak tadi ada seorang je kot. Puan siapa nama? Puan masak kat rumah tadi. Puan Siti Aisyah. Puan Siti Aisyah masak kat rumah. Kak Yung akak nekat tahun ni puasa nak masak sendiri, tak nak pergi bazar. Kan. So Puan Cik Na pun masak kat rumah juga. So saya dah start masak kat rumah tahun ni lepas dah dengar benda lah tu. Macam saya rasa macam okeylah, aku kena masak kat rumah je lah. Kalau macam bersahur, saya tak suka sangat makan makanan yang macam entah kan. Saya suka makan guna tekak sendirilah kan. Puan Samsulewati dah. Puan Kak Yung dah mula. Puan Lina Ramli, saya pun dah mula masak sendiri. Puan Razif Siddiq, saya masak di rumah dah 12 tahun tak ke bazar. Wah, tahniah Tuan Razif Siddiq. Apa khabar kan? So, poin saya kat sini adalah kita nak in control terhadap berat badan kita. Kita kena mulakan dulu dengan apa? Dengan
be in control terhadap apa yang kita makan. Kita kena tahu apa yang kita makan. Maksud tahu tu bukan tahu apakah ataupun bukan apa resepi dia aja, tapi kita kena tahu apakah hasil daripada memakan makanan kita makan. Saya nak bagi tahu, semalam masa saya masak tortilla wrap tu, saya makan sebanyak 1000 kalori dan 72 gram protein saya makan semalam. 1000 kalori macam tu dan 72 gram protein saya makan semalam masa saya bersahur. Pagi tadi saya masak Thai green curry chicken dengan nasi putih. Itu dalam 700 kalori termasuk dengan air tadi. Campur dengan protein tu dalam 70 lebih juga, 72 gram protein kat situ kan. Bermaksud saya tahu apa yang saya makan, sebab bila saya tahu apa yang saya makan, saya akan lebih in control terhadap apa yang saya akan achieve sepanjang bulan puasa ni. So that's why kalau kita tak tahu, kita main makan je, mungkin ada certain benda yang kita kurang. Ada certain benda yang kita tak pasti terlebih ke, terkurang ke. Yang penting protein tu kena cukup, kalori tu kena cukup, karbohidrat tu cuba kurangkan sikit. Sebabkan saya faham pada bulan puasa ni kita jarang nak bersenam. Cik Tak masak kat rumah je, beli tak sedap, tak menepati selera tekak kami. Kisah dia. Saya setiap hari akan masak kat rumah. Tahniah Puan Samsuliawati. Saya dah semalam saya masak mi sizzling. Wow. Saya semalam masak ikan gerut-gerut steam limau. Nasib baik saya makan superfood pagi tadi. Tak macam terliur sangat. Itu yang pertama, kita kena faham keperluan tenaga kita. Siapa sini faham? Maksud saya, boleh tak komen faham? Dan bila kita faham benda itu sahaja, itu je, benda tu yang kita akan menjimatkan diri kita daripada penggunaan ubat kurus, penggunaan ataupun engaging dengan servis-servis kurus ni macam slimming center dan sebagainya. Kita tak perlu risau dah terhadap kita punya tahap kesihatan kita, sebabkan bila kita follow cara ni, saya yakin dan saya percaya tahap kesihatan kita akan semakin meningkat. Sepanjang setahun lebih ni, semalam je saya start sesama teruk. Semalam je. Itu pun sebab saya berjangkit dengan anak saya. Itulah yang pertama. Puan Sheila Hashim faham, Encik Rus faham, Puan Linda Ramli faham. Okey, tahniah kepada yang faham. Itulah yang pertama. Yang kedua pula, apakah caranya untuk kita... tajuk kita apa lupa. Cara kurus. Okay. Macam manakah caranya untuk kita kurus tanpa produk pada bulan puasa ini adalah cuba lawan rasa malas pada bulan puasa. Saya faham pada bulan puasa ni insya-Allah kita akan banyak berehat dekat rumah sebabkan kita tak nak terlepas tenaga kita. Waalaikumsalam Puan Suria Azarini. Okey, baru boleh join. Okey, tak apa. Cuba try bersenam. Kalau tak boleh nak bersenam macam berdiri macam dulu ke kan. Mungkin macam dulu macam Encik Ros dengan Puan Alia, Puan Aris Kim. Ada juga beberapa juga kat sini yang mungkin saya tak mention nama diorang. Berjoging dalam 5 ke 10 km macam tu kan. Mungkin pada bulan puasa tak buat sangat. Sebabkan kita nak jaga kita punya energy level pada waktu pagi. Sebab kita tak boleh nak replenish tenaga kita tu lepas tu. Kita mungkin akan rasa dehydrated kalau katakan kita bersenam dengan senaman yang tak sesuai pada bulan puasa. So that's why pada setiap hari jam 3 petang, insya-Allah bermula pada hari ini. Sebab tu semalam, tapi semalam saya macam sesema sangat. So saya pun macam tak nak keluar sangat dengan pening kepala bagai. So semalam, hari ni pukul 3 saya akan ajar senaman yang kita boleh buat yang mana dia tak menggunakan tenaga banyak. Dia hanya akan buat muscle endurance yang akan menyebabkan apa tahu? Yang akan menyebabkan kita punya kadar metabolisme kita meningkat, terutamanya pada bulan puasa nanti. Bila kadar metabolisme kita meningkat, kita boleh makan banyak sikit. Kita boleh makan banyak sikit dan kita tak risau pun berat badan kita naik. Siapa nak belajar exercise tu boleh tak komen? Semalam saya jogging juga 2 km. Tahniah Puan Aris Kim, konsisten tu. Cetak sahur dengan 2 keping roti, whole meals, biji telur hancur bersama air kopi dan sesudu superfood. Hasilnya rasa kenyang sepanjang hari, bertenaga je. Memang tak rasa lapar langsung. Tahniah Puan Cik Ta, Puan Rashidah Din faham. So gitu. So bersenam, cuba try bersenam je. Kalau tak boleh macam Puan Aris Kim, biasa dia akan buat dalam 10-11 km. Semalam dia buat 2 km je, but that's okay. Cuba try test dapatkan macam kita bergerak, berjalan ke sekurang-kurangnya, ataupun kita banyak buat bersenam. Pukul 3 petang sekarang jumpa saya dekat Facebook live ni juga. Saya akan ajar senaman-senaman
adalah senaman-senaman saya akan ajar. So hari ni saya punya senaman lah berdasarkan belakang kita. Macam mana nak jadikan belakang kita tak kulit dia menggelebir dan sebagainya kan. Semalam Kak Yung buat resistance workout je. Power gila. So petang ni jam 3 jumpa saya. So satu, yang ketiga macam manakah caranya untuk kita dapat turunkan berat badan secara sihat pada bulan puasa nanti juga adalah dengan cara apa? Siapa nak tahu cara macam mana? Cara dia adalah dengan memilih makanan yang betul. Maksud memilih makanan yang betul itu macam ni. Tak semua orang sesuai makan semua benda. Macam gini kan. Maksud saya macam kita kena faham, kadang-kadang rakyat Malaysia ni especially, dia selalu terlebih makan karbohidrat. Tak percaya, cuba kita pergi pasar Ramadan, cuba kita tengok daripada satu sudut kepada satu sudut yang lain, kebanyakannya mereka menjual makanan berkarbohidrat tinggi. Nasi goreng contohnya kan. Nasi goreng berkarbohidrat tinggi, lemak pun tinggi juga. Kuih definitely karbohidrat. Okay. Contohnya, macam jaranglah orang nak jual protein. Jarang. So, berdasarkan kajian saya, berdasarkan saya punya statistik, masalah ramai di kalangan student saya, mereka tak cukup makan protein. Tak cukup ambil protein yang secukupnya, yang menyebabkan berat badan mereka susah nak turun. Muscle mereka tak dapat nak develop. Mereka akan dapat banyak masalah seperti macam rasa kenyang tu macam sekejap sangat. Tenaga mereka macam tak boleh tahan lama dan sebagainya. Jadi cukupkan protein sehari. Macam keperluan protein saya lah sebanyak dalam 190 ke 200 gram protein sehari. So saya tahu. That's why saya cakap tadi, pada waktu breakfast pula, bersahur semalam, dan hari ni saya punya protein pada waktu bersahur sahaja dah dalam 70 ke 80 gram protein. Tak masuk pada waktu berbuka puasa, tak termasuk pada waktu sebelum tidur tu lagi. Adalah protein-protein saya kena ambil. Selamat berpuasa Puan Angle. Puan Angle berpuasa tak? Tak puasa. Boleh dah skipping tadi. Okay. Tahniah Puan Angle. Okey. Semalam semasa berbuka berjaya minum air, masak buah-buahan, solat dulu baru makan nasi pula. So tahniah. Okey. Menu saus cerita dengan akak sama. Cuma sepupu ambil 2 sudu. Memang tak rasa lapar sampai nak masuk waktu berbuka. Gitu kan. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. So itu adalah cara saya. Macam mana cara saya boleh kawal rasa lapar, dan kebanyakan student saya pun berjaya dapat kawal rasa lapar. Siapa nak tahu? Benda ni penting. Benda ni sangat-sangat gila penting. Macam mana nak kawal rasa lapar, terutamanya pada bulan puasa. Sebab pada bulan puasa, kalau katakan kita salah pilih makan pada bersahur tu, jam 11 pagi sekarang, lagi sejam setengah macam tu, kita dah start rasa lapar. Kita akan mula rasa macam, aduh lapar je, nak tidur je lah kan. So, kalau salah pilih makan, insyaAllah memang kita akan dapat rasa lapar tu dengan cepat. So, saya punya cadangan, cuba cari makanan yang ber-GI rendah dan berfiber tinggi. Contohnya, macam roti wholemeal, brown rice contohnya. Apa tadi tu? Kita juga boleh makan macam certain buah-buahan. Tapi buah-buahan ni dia tak dapat nak bagi kita tenaga yang banyak sebabkan kandungan kalori dia tak tinggi sangat. Tapi dia adalah kandungan kalori tapi tak adalah banyak sangat. Jadi saya cadangkan untuk kita makan makanan seperti macam makan nasi ke, roti ke, ataupun macam kita dalam Batak Fitness, kita ada satu makanan nama dia Batak Superfood. Batak Superfood ni kita adalah sejenis makanan serbuk yang kita campur dengan air minuman. Dan bila kita campur dengan air minuman, insya-Allah bila kita minum kita akan rasa kenyang lebih lama. Macam pagi tadi saya punya cara, sebabkan saya macam semalam saya punya kopi intake tak cukup. So saya minum kopi pagi tadi. Kan. Padahal saya beritahu ni kemarin ni, kalau boleh kurangkan kopi untuk mengelakkan rasa dehydrated. Ni saya bagi tahu pagi tadi saya minum kopi 3 in 1 lagi kan. 3 in 1 campur dengan superfood. So far alhamdulillah setakat ni tak lapar lagi lah. Tapi insyaAllah petang ni juga jam 3 petang kita pun akan bersenam dengan harapan kita akan dapat teruskan complete set, complete reps dengan pada hari jam 3 petang ni. So itu adalah yang kita akan buat lah. So siapa yang rasa dia tak pasti nak makan apa, saya rasa cara yang paling utama sekali adalah dengan cara cuba dapatkan meal plan. Meal plan tu macam saya cakap tadi, kita boleh dapatkan dekat mana-mana fitness coach, mana-mana nutritionist, mana-mana dietitian
yang mana dia boleh bantu kita, pertama, rasa kenyang lebih lama. Kedua, kita boleh makan makanan kegemaran kita. Nombor 4, dia akan membantu kita turunkan berat badan. Yang ketiga, yang paling penting sekali. Paling penting sekali adalah dia tak berkisar tentang produk. Sebab ramai orang yang buatkan meal plan untuk kita, yang daripada orang yang kata boleh bantu kita segala benda tu nenek tu, mereka meletakkan produk sebagai makanan yang kena makan daripada pagi sampai ke malam. Itu bukan cara yang sepatutnya. Cara yang sepatutnya adalah dengan cara memakan makanan whole food. Memakan makanan whole food, dengan memakan makanan whole food itulah yang akan bantu kita memudahkan penurunan berat badan, dapat nutrition yang cukup dan micronutrients yang cukupnya. Zat dan mineral pun akan cukup bila kita ambil macam tu. So, superfood ni untuk kanak-kanak sekolah rendah boleh ke? Saya dah try. Boleh je Puan Cik Na. Tapi bagi dia satu sudu kecil dulu. Satu sudu kecil insya-Allah sesuai, ataupun separuh sudu kecil kepada yang anak kecil. Sebab kan ada salah seorang daripada student saya juga, nama dia Kak Kamazia. Dia dulu dia pun pernah bagi cucu dia, bagi dia makan superfood pada cucu dia lah. So alhamdulillah cucu dia boleh berpuasa sepanjang hari. So memang terbaik kalau katakan nak bagi pada anak. InsyaAllah lah, cuba try. Cuba try test tengok, bagi pada anak makan superfood tapi jangan banyak. Satu sudu kecil, setengah sudu kecil je. Setengah sudu kecil je bagi ke anak. Campurkan dengan minuman dia, tak kisahlah minum apa pun. Macam budak-budak tak kisah sangat kan. Campur dengan air sirap pun tak apa. Air sirap kan air oren ke. Boleh kau tim. Itu cara saya lah. So bagi saya, the only way untuk kita turunkan berat badan adalah dengan cara bukan menggunakan produk. Kalau kita masih lagi percaya kepada penggunaan produk ni boleh bantu kita kurus, bermaksud kita mungkin tak berapa nak faham sangat lah kos-kos yang saya share ni. Akak sahur kemarin, tadi bersahur dengan superfood, lemon, kurma 3 biji. Pertama tak puasa. Pertama puasa tak bertenaga. Pertama berpuasa bertenaga, puasa bertenaga sampai buka. Itu. Saya salah baca. macam Puan Ida Osman, dia ambil superfood sepanjang bulan puasa. Semalam dia rasa bertenaga. Gitu kan. So that's why boleh cuba try hubungi konsultan kita, dapatkan superfood, ataupun boleh klik dekat pin komen. Boleh dapatkan superfood juga daripada pin komen. Sebenarnya kalau tak tahu nak kontak dekat mana, sebab sekarang ni saya faham dia punya postage macam ada masalah sikit. Post laju JNT ada masalah sikit. So saya memang cadangkan untuk hubungi konsultan yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Okey. Untuk dapatkan superfood lah, supaya delivery time tu tak lama sangat. Okey. Satu benda saya nak share tentang puasa ni. Puasa ni dia akan melibatkan satu kesan yang nama dia adalah autophagy. Siapa pernah dengar autophagy? Boleh tak komen pernah dengar? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke bagi komen pernah dengar satu konsep nama dia autophagy? Apakah autophagy? Autophagy ni adalah satu keadaan yang mana badan kita tak cukup tenaga dalam tempoh jangka masa yang lama, panjang. Okay, so ini hanya berlaku kepada mereka yang starving, yang dia tak makan apa-apa langsung dalam masa beberapa hari. Okey, kesan autophagy ni bergantung kepada cara kita makan. So, cara berpuasa inilah cara kita senang dapatkan autophagy yang lebih sustainable, yang lebih sihat. So, autophagy ni apakah kebaikan dia? Dia boleh bantu kita, pertama, nampak kita lebih muda. Kedua, nampak kita lebih bertenaga. Mungkin kepada sesiapa yang mungkin ada sel-sel kanser, sel-sel macam otak dia Alzheimer kan. Memang terbaik untuk kita cuba try dapatkan autophagy tu. Autophagy tu kita boleh dapat melalui cara pemakanan yang betul. Dalam tempoh jangka masa yang lama, dalam tempoh sebulan ni kita follow cara berpuasa dan ikut meal plan ni, insya-Allah dia akan dapat autophagy. Sebab apa? Autophagy ni juga dia bergantung kepada sekiranya kita makan makanan mengikut keperluan tenaga. Sebab kita nak bagikan sel-sel kita ni starving. Faham tak? Maksud badan kita ni ada banyak sel. Okay, ada banyak sel. Sel kita ni boleh bertindak balas. Setiap sel ni memerlukan tenaga. Dan hasil tenaga tu adalah berdasarkan daripada makanan yang kita makan. That's why
apa yang kita makan itu yang akan menentukan siapa diri kita. Sebab dia sampai ke sel level punya makanan tu. Tetapi kalau kita makan makanan yang tak mengikut kepada keperluan tenaga, dia akan menyebabkan banyak tenaga yang berlebihan yang disimpan dalam badan, dan tenaga berlebihan tu akan ditukarkan kepada lemak dan menyebabkan badan kita senang dapat penyakit. Kedua, badan kita punya tahap metabolisme semakin menurun sebabkan kadar lemak tu semakin meningkat. Tapi bulan puasa inilah waktu yang paling power sekali. Sekiranya kita ambil meal plan, follow meal plan tu betul-betul selama 30 hari, dan meal plan ni mengandungi makanan yang mengikut kepada keperluan tenaga kita berdasarkan makanan yang kita suka makan. Maksud makanan yang mengikut keperluan tenaga kita ni, apa pergerakan yang kita buat sepanjang hari itu memerlukan tenaga, dan kita nak makan, kita nak supply tenaga secukupnya kepada aktiviti seharian kita. Supaya apa? Supaya bila kita supply tenaga secukupnya pada aktiviti seharian kita, tidak akan ada tenaga berlebihan yang terkumpul dari situ. Kemudian dia akan menyebabkan pembentukan lemak yang baru. Sekarang ni kita bukan setakat nak buang lemak yang lama, kita juga nak jadikan diri kita lebih sihat. So that's why kita amalkan meal plan. So kepada mereka yang dah dapat meal plan, follow meal plan tu betul-betul, insya-Allah autophagy, AUTOPHAGY, autophagy. Dia punya orang yang menemukan benda ni adalah seorang Japanese guy yang dapat Nobel Award pada 2015 kot. So dapat Nobel Award. So boleh try search binatang apakah autophagy tu. So satu, autophagy ni kita hanya boleh dapat bila kita starvekan sel kita. Sel kita tak cukup, rasa macam kelaparan. Dia tak cukup tenaga untuk bergerak, dan apa yang berlaku kepada sel-sel ni, sel-sel yang sihat ni untuk teruskan kehidupan dia kena makan sel-sel lama. Dan bila sel-sel lama ni dimakan, badan kita dah tak ada dah sel lama. Ada banyak sel-sel baru yang sihat. Jadi dengan proses autophagy itulah yang menjadikan badan kita lebih sihat. So that's why penting sekali untuk kita amalkan berpuasa dengan mengikut makanan yang berdasarkan keperluan tenaga kita. So kalau kita masih lagi tak tahu berapakah keperluan tenaga kita, kalau kita masih lagi tak ada susunan makanan mengikut kepada keperluan tenaga kita, insya-Allah kita susah nak dapat autophagy tu. So itu satu cara. So saya rasa itu je daripada saya dulu. Yes, betul Puan Rizky, itu cara ejaan dia. So tak pernah dengar tak apa. So cuba try Google nanti autophagy. Puan Rizky dah tulis dah. Berpeluh. Berpeluh baju saya, segan pula saya. Okey, saya rasa itu je daripada saya. Saya pun dah berpeluh dah ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Selamat berpuasa. Kita jumpa nanti pukul 3 sekarang untuk saya nak buat senaman menguatkan masa di bahagian belakang supaya lemak-lemak yang terkumpul di bahagian belakang akan dapat dicairkan melalui senaman yang kita nak buat kejap lagi. Itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.